Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norzalian binti Abu Bakar. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan akan membincangkan berkenaan dengan falsafah dan isu semasa. Tajuk yang telah kami pilih adalah isu berkaitan agama dan juga masyarakat. Sebagai pendahuluan, seperti yang semua sedia maklum, negara Malaysia adalah negara yang terdiri daripada berbilang kaum. Antara kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan juga India. Ini termasuk juga Baba dan Nyonya, Kadazan Dusun dan juga Iban. Dari perspektif antropologi, agama adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan kuasa gaib, khususnya dengan Tuhan. Agama diperlukan demi kebaikan dan kerukunan hidup tetangga selagi ianya tidak melanggar batas akidah dan kepercayaan serta kesensitiviti agama. Konflik yang kerap berlaku di Malaysia adalah berkaitan dengan agama, ideologi dan falsafah hidup serta warna kulit, bahasa dan juga perbezaan budaya. Antara faktor pencetus isu konflik masyarakat ialah dari segi ekonomi. Umumnya masyarakat Malaysia menghadapi masalah kewangan dan juga pengurusan pendidikan. Pada era masa kini dengan teknologi komunikasi turut menyumbang kepada konflik agama kerana penyimpangan dan penyalahgunaan teknologi tersebut. Asas beragama di Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia yang memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing seperti yang terdapat di dalam Pasal 11. Setiap orang diberikan hak kebebasan untuk menganut agama masing-masing di dalam negara Malaysia. Individu yang telah menganut sebarang agama adalah terikat dan berkewajipan dengan peraturan agamanya. Hak beragama ini bukan bersifat mutlak, ianya adalah berdasarkan prinsip agama masing-masing. Sebagai analisis yang pertama, ianya berkaitan dengan isu murtad. Sebagai contoh, kes Lina Joy ataupun nama sebenarnya adalah Azlina binti Jailani yang pernah diperkatakan sebelum ini, iaitu isu ingin keluar daripada Islam dan membuat permohonan menukar agama dan mengeluarkan perkataan Islam daripada kad pengenalannya pada tahun 1997. Namun permohonannya telah ditolak. Setelah beberapa tahun melawan kes, akhirnya Lina Joy berjaya membuang perkataan Islam daripada kad pengenalan miliknya. Kelulusan ini telah diluluskan oleh Ketua Hakim Negara Richard Malajum dengan alasan mengatakan Lina Joy telah mematuhi semua peruntukan undang-undang ketika membuat pertukaran nama dan juga memaklumkan pihak Jabatan Pendaftaran Negara telah bertindak di luar bidang kuasa. Daripada isu ini dapat disimpulkan bahawa penambahbaikan perlu dilaksanakan segera dalam negara Malaysia bagi memastikan pengendalian kes-kes permohonan status agama dan pengisytiharan keluar agama adalah memenuhi kehendak undang-undang dan selaras dengan kehendak hukum syarak. Seterusnya saya serahkan kepada rakan untuk membincangkan isi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pesyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Nur Hadi bin Abdullah dan saya berasal daripada Pahang. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa berkaitan isu agama dalam acuan Malaysia. Saya akan mulakan dengan pengertian falsafah. Falsafah berasal daripada perkataan Greek iaitu philosophia yang bermaksud cinta akan keakrifan, love of wisdom. Gabungan dua perkataan tersebut, philo bermaksud love ataupun cinta dan sophia bermaksud wisdom iaitu keakrifan dan kebijaksanaan atau cinta kepada kebijaksanaan dan keakrifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Falsafah datangnya daripada perkataan Greek iaitu philosophia yang kemudiannya dalam bahasa Inggeris menjadi filosofi. Perkataan falsafah adalah dalam bahasa Melayu tetapi asalnya dari perkataan Arab iaitu falsafah. Contoh persoalan-persoalan falsafah yang terdapat dalam ilmu falsafah ialah soalan-soalan umum seperti apakah makna kehidupan, apakah sifat kewujudan dan hakikat kewujudan itu yang terdapat dalam kajian metafizik. Falsafah membuatkan kita berfikir secara mendalam mengenai perkara yang asas dan persoalan pokok mengenai sesuatu isu itu
supaya kita dapat satu pemikiran yang jelas tentang apakah persoalan pokok yang terdapat dalam sesuatu bidang itu. Ciri-ciri ideologi kebangsaan seperti yang termaktub dalam rukun negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah satu ciri umum yang dianuti oleh ramai penduduk di negara ini, iaitu di Malaysia, yang juga mewakili masyarakat yang berbilang kaum. Kepercayaan kepada Tuhan seharusnya tidak menimbulkan masalah kerana kepercayaan kepada Tuhan dianuti oleh mereka dari pelbagai agama. Misalnya agama Islam, Kristian, Hindu atau agama yang dikaitkan dengan masyarakat Cina seperti Isma dan Buddhisma. Semuanya mempunyai konsep ketuhanan. Walaupun diakui bahawa fahaman Buddhisma tidak ada secara eksklusif disebut tentang Tuhan, namun ada unsur-unsur kerohanian yang boleh dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Polemik penggunaan kalimah Allah telah menimbulkan keresahan dan konflik yang berpanjangan, khususnya membabitkan hubungan di antara umat Islam dan pengikut Kristian, khususnya di Semenanjung Malaysia. Insiden serangan dan cubaan pembakaran 3 buah gereja yang berlaku memperlihatkan bagaimana isu tersebut berpotensi dieksploitasi bagi mencetuskan ketegangan antara penganut pelbagai agama di Malaysia. Penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat Kristian khususnya di Borneo telah dilakukan dalam tempoh yang lama tanpa sebarang konflik. Namun isu ini mula menjadi polemik apabila penggunaan tersebut mula diperluaskan menerusi medium penerbitan akhbar rasmi gereja yang memperlihatkan komposisi umat Islam yang lebih banyak berbanding penganut Kristian. Hal ini membawa kepada permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi yang difailkan oleh pihak gereja Roman Katolik diketuai Archbishop Murphy Pakiem bagi mengisytiharkan bahawa tindakan KDN mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja adalah tidak sah. Walau bagaimanapun isu ini tidak terhenti setakat itu saja, kerana pihak gereja telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan pada tahun 2013 dengan mengemukakan 26 hujah bantahan. Rayuan berpanjangan berkaitan isu ini tamat pada Jun 2014 apabila Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk menolak permohonan gereja. Perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Namun saya amat tertarik dengan hujah dari seorang tokoh agama di Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Asri, Dr. Mazhar. Beliau menyimpulkan berkenaan perkataan Allah boleh digunakan oleh agama lain selagi mana ia merujuk kepada Tuhan yang supreme, Tuhan yang Maha Esa, bertepatan dengan konsep Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Namun Malaysia mempunyai kaedah tertentu bagi mengelakkan tension dalam kalangan kaum. Oleh kerana keadaan yang tidak mengizinkan, maka lebih baik isu perkataan God itu tidak digunakan dalam Bible. Kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar keunikan ini menjadi satu kelebihan negara di mata dunia. Antara pendekatan yang perlu diambil ialah dialog antara agama, mengharmonikan hubungan pelbagai komuniti agama dan menangani ekstremisme agama. Perpaduan akan kekal dan semakin utuh sekiranya semua masyarakat beragama menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan menghormati perlembagaan negara. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible, terjemahan bahasa Melayu atau apa-apa percetakan dan tulisan agama Kristian dalam apa bentuk sekalipun dilarang sama sekali di Selangor. Beliau juga bertitah jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka penganut agama selain Islam turut menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan utama umat Islam. Institusi raja-raja merupakan payung bagi bangsanya, berfungsi sebagai pelindung rakyat jelata dari sebarang bentuk ancaman pada kedaulatan bangsa dan agama yang dipayungnya. Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai rakyat Malaysia dengan pelbagai identiti etnik dan budaya, kita mesti berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah hati, kewajaran dan keadilan.
Masyarakat perlu menyokong kerana dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang dan menggalakkan secara aktif perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan dan provokatif yang boleh membawa konflik dan ketegangan dengan kesan-kesan serius yang menjejaskan keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Sehubungan itu, Al-Quran mengajak umat Islam apabila berlaku pertembungan antara Islam dan agama lain, menjadi tanggungjawab umat Islam menyeru mereka supaya menerima konsep Allah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran tersebut. Persoalannya, adakah pihak gereja Katolik bersedia untuk mempertimbangkan seruan Al-Quran untuk menggunakan kalimah Allah dengan merujuk kepada hakikat yang sama, iaitu Tuhan yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu baginya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aidil bin Ma'ruzi dan saya akan menerangkan tentang analisis berkaitan ajaran sesat. Definisi bagi ajaran sesat adalah satu istilah yang terdapat banyak definisi atau takrifan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Menurut Kamus Dewan, ajaran membawa makna sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala bagi perkataan sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, terkeliru, tersalah jalan dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh hal demikian dapat disimpulkan bahawa ajaran sesat itu ialah suatu ilmu yang disebarkan dan diajar kepada orang lain yang didapati menyimpang jauh daripada kebenaran. Menurut Prof. Dr. Ado Harun Ibrahim yang merupakan bekas pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia pula mendefinisikan ajaran sesat sebagai ajaran dan amalan yang bertentangan dengan Islam. Dalam satu makna yang berlainan, Prof. Dr. Abdul Fattah menghubungkan ajaran sesat dengan tasawuf tarikat. Hal ini adalah kerana masyarakat beragama Islam dewasa ini meletakkan tasawuf tarikat itu bukan pada tempatnya yang sebenar. Kesimpulannya, ilmu ini betulkan menjadi ajaran sesat akibat penglibatan golongan masyarakat awam yang bukan dalam kalangan ahli falsafah dan permasalahan ilmu falsafah. Falsafah berkaitan ajaran sesat bukanlah satu isu yang baru dalam kalangan masyarakat di negara ini, kerana ia datang seiringan dengan kehidupan manusia. Isu berkaitan ajaran sesat merupakan permasalahan yang sentiasa wujud dan tidak ada penghujungnya. Kewujudan permasalahan tersebut dalam pelbagai bentuk dan kadang-kadang menyukarkan masyarakat awam mengenal pasti sehingga terakhirnya terpedaya dan mereka terjebak dalam isu-isu yang berkaitan dengan fahaman ajaran sesat. Kemunculan fahaman ajaran sesat ini berlaku setiap waktu, namun sebagai orang yang beragama Islam, kita perlu menyedari akan ancaman kesesatan aliran pemikiran moden yang berjaya menyamakan Islam dengan falsafah pemikiran Barat. Golongan ajaran sesat ini amat berbahaya kerana mereka menggunakan nama Islam, walaupun mereka bukan Islam maupun dari Islam yang terpesong. Ada dalam kalangan mereka yang menggugurkan hukum syar'i yang disepakati oleh para ulama. Justru kita sebagai masyarakat di Malaysia haruslah berpegang teguh dan menghayati rukun negara yang pertama, itu kepercayaan kepada Tuhan. Terdapat 4 kesalahan di bawah akidah dan pemikiran di bawah elemen mahkamah syariah. Penyebaran pegangan agama lain selain agama Islam merupakan salah satu kesalahan di bawah elemen tersebut. Wujud atau iaitu Seksyen 3 atau Wilayah Persekutuan 1997, di mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan kepada orang, benda, tempat atau binatang dengan apa-apa cara sekalipun yang bertentangan dengan syarak atau sebuah kesalahan, jika disabitkan kesalahan akan didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipidana tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Antara ajaran sesat yang terdapat dan telah dikenal pasti di Malaysia adalah seperti ajaran sesat Tuan Harun, ajaran Ayah bin, ajaran Islam Melayu, ajaran Hasan Anak Rimau dan lain-lain. Sedangkan pemikiran ajaran sesat meresap dalam kalangan masyarakat tidak ubah, seperti ibarat yang hanya dikesan pada saat yang sangat kritikal dan telah memburukkan imej Islam di pesara dunia. Kesimpulannya, mereka mengaku beragama Islam dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi menurut perspektif yang berbeza dengan kehendak Islam. Kini bahaya kerosakan berfikiran dan fitnah ajaran sesat itu begitu besar kepada orang yang beragama Islam. Kesimpulannya, oleh itu, agama boleh diibaratkan seperti enjoyment, kenikmatan, sementara falsafah sebagai contemplation, renungan. Oleh itu, banyak agama berhubung dengan hati dan kepatuhan, manakala falsafah berhubung dengan fikiran dan renungan. Ahli agama akan mempertahankan agama yang ada anuti bermati-matian kerana beliau telah mengikat perabdian kepada agama tersebut. Falsafah agama juga mengkaji ajaran sesuatu agama dalam bentuk perbandingan dengan realiti kehidupan
dan penemuan-penemuan saintifik dalam sesebuah masyarakat. Justru, ahli falsafah bukan hanya arif dalam persoalan falsafah, malah yang lebih penting daripada itu, beliau mampu berfikir secara rasional. Beliau juga bebas berfikir secara rasional termasuk tentang manusia, alam, tentang agama dan Tuhan. Kesimpulannya, Malaysia adalah negara yang didiami oleh orang dari berbagai agama dan latar belakang masyarakat yang berbeza. Malahan, rakyatnya dapat hidup bersama walaupun terdapat perbezaan ini. Sebagai rakyat Malaysia dengan kepelbagaian etnik, budaya dan agama ini, setiap rakyat Malaysia haruslah berusaha untuk menangani masalah perbezaan ini dengan memupuk nilai-nilai murni di dalam diri mereka. Tindakan undang-undang juga harus dikenakan kepada sesiapa sahaja yang sanggup meniupkan api perpecahan dalam kalangan agama dan masyarakat di negara ini. Hukuman yang dikenakan haruslah berat agar tiada lagi orang yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Masyarakat juga jangan mudah terpengaruh dengan hasutan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang inginkan berlakunya perpecahan dalam kalangan agama dan masyarakat di negara ini. Anggota masyarakat mesti menjaga keharmonian dan perpaduan di negara ini supaya setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa berlakunya tragedi-tragedi yang tidak diingini. Majmuk di Malaysia dapat diambil melalui pendidikan kerana pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina masyarakat yang bersatu padu, yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran kepribadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Sebagai contoh, pendidikan sivik dan kewarganegaraan adalah satu mata pelajaran yang menekankan tentang semangat perpaduan di peringkat sekolah menengah. Bagi memastikan masalah tentang akhlak dan isu agama masyarakat yang berbilang kaum ini tidak timbul, maka wajarlah subjek ini ditekan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah. Seperti yang sedia maklum, subjek ini hanya sekadar memenuhi silibus pembelajaran di sekolah, tidak ditekankan kepada pelajar dan hasilnya kurang memberangsangkan dan menganggap subjek ini seperti hujan jatuh ke pasir tak kala mempelajarinya, yakni tidak diterapkan serta disemai di dalam diri pelajar. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menekankan pendidikan ini seperti menjadikan subjek ini sebagai tiket untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia, sekurang-kurangnya grade B, tak kala pelajar telah menamatkan persekolahan. Selain itu, di peringkat sekolah juga perlu memainkan peranan atau menjadikan apa yang dipelajari oleh pelajar dipraktikkan. Contohnya, menjalankan aktiviti kurikulum yang menekankan aspek semangat cinta akan negara. Setiap pagi ketika perhimpunan selepas lafaz ikrar rukun negara, wajiblah menerangkan apa erti di sebalik lafaz ikrar tersebut. Hal ini sedikit sebanyak membantu matlamat kerajaan yang berteraskan perpaduan dan integrasi nasional. Jika mahu masalah agama dan masyarakat ini tidak timbul di peringkat sekolah, lagilah harus menekan dan menerapkan semangat kewarganegaraan yang tinggi, kerana semua sedia maklum di peringkat ini, penerimaan sesuatu benda baharu sangat mudah diterapkan di dalam diri seseorang. Peringkat ini, penerimaan sesuatu benda baharu sangat mudah diterapkan di dalam diri seseorang. Akhir sekali, dengan mengemas semula pendidikan ini mampu melahirkan generasi yang terbilang dan cermalang dari segi akhlak. Sekian, terima kasih.